Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali kita dalam tajuk yang seterusnya, iaitu baja organik ataupun dalam apa? Dalam mengikut modul dia, tajuk dia lakukan kerja pengenalan baja organik. So slide ni saya olah daripada slide kursus saya sendiri, daripada Syarikat Civil Integrated Insurance Service. So baja organik ni adalah satu hasil tambahan yang biasa kita dapat dari segi kerja penternakan. Tak kisahlah apa-apa peternakan di darat, ayam, ruminan, tak kisahlah ruminan besar, ruminan kecil. Kita boleh menggunakan tinja ni untuk dijadikan sebagai baja organik. Baja organik untuk dijualan ataupun kita guna untuk ladang kita lah. Makna ladang kita guna untuk tanaman-tanaman kita, ataupun kita gunakan untuk orang cakap kita punya padang rumput, ataupun kita punya penanaman napier ke apa kan. So kita teruskan dengan tajuk kita hari ni iaitu baja organik lah. So apa itu baja? Baja adalah satu bahan yang mengandungi satu atau lebih unsur pemakanan yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan pengeluaran. So dia merupakan makanan untuk tumbuhan lah, untuk tanaman lah. So makanan untuk tanaman supaya dia boleh membesar lah dan boleh mengeluarkan hasil. Okey, baja ni pula terbahagi kepada beberapa, iaitu pada dua, iaitu baja kimia dan baja organik. Dan baja kimia ni pecah kepada tiga, iaitu baja tunggal, baja sebatian dan baja campuran. Kita akan flow pada satu-satu lah. Okey, baja tunggal ni untuk pengetahuan sajalah. Baja tunggal ialah seperti dia dalam baja tu dia satu sahaja. Macam tu kalau urea je lah kan. Kalau macam nitrogen, dia baja dia urea. Kalau untuk fosforus dia punya baja adalah super phosphate. Kalau untuk kalsium adalah muriate of phosphate. That's why dia baja tunggal. Dia satu saja kegunaan dia, dia bukan untuk banyak. Okey, baja sebatian yang telah dirumus secara kimia bagi mendapatkan ketepatan NPK mengikut keperluan tanaman. So baja yang sebatian ni dah dihaskan. Okey, contoh dia dihaskan, contoh untuk baja sawit, dihaskan berapa jumlah NPK dalam tu. Okey, ada orang tanya apa long form for NPK, nitrogen, phosphorus, kalium. Dia inilah yang kita tadi cakap NPK ni, nitrogen, phosphorus, calcium. Okey, itulah NPK. Tapi sebatan ni dah campur daripada baja tunggal, tapi dia telah dirumus untuk satu kegunaan saja. Kalau dirumuskan untuk baja sawit, sawit. So itulah dipanggil baja sebatian. Okey, tengok apa baja campuran pula. Campuran daripada baja-baja tunggal, bukan mengikut proses kimia dan bukan baja sebatian. Maknanya kita campuran baja campuran ni dia pada tunggal ni dia campur-campur, tapi dia tak dihaskan untuk satu-satu tanaman dan dia tak melalui proses kimia. Okey, dia biasanya dia punya NPK tu tak tepat lah untuk satu-satu tanaman. Mana dia umum. Okey. Dan apa itu baja organik? Okey, baja organik satu media organik hasil pada perebutan bahan sisa tanaman dan sisa haiwan. Okey, ingat apabila dikatakan baja organik, dia kena ada dua benda ni. Benda wajib, iaitu sisa tanaman dengan sisa haiwan. Okey, yang mengandungi zat-zat pemakanan penting yang diperlukan oleh tumbuhan. Ia juga disebut sebagai baja kompos sebab kita akan komposkan dia, kita akan perapkan dia. Okey, yang penting kena ada dua ni. Sisa tanaman dengan sisa haiwan. Okey? Itu yang point untuk kita membuat baja organik. Okey, sisa tanaman. Contoh pasal tanaman apa yang kita boleh pakai di ladang. Lebihan makanan ternakan yang tak habis, kita boleh pakai. Kalau macam kita bagi makan pelepah sawit. Pelepah sawit yang pada kambing, pelepah sawit yang kita ikat kat kandang tu, kambing dah habis makan, kita ambil, kita boleh gunakan pelepah yang dah habis makan tu sebagai ni jugalah bahan tanaman, sisa tanaman untuk baja organik.
najis dengan sisa haiwan ni tahulah tinja-tinja dia kan. Totally sebagai tinja-tinja lah. Sisa najis dia. Okey, apakah fungsi tanaman dan haiwan dalam menyediakan baja kompos? Okey. Sisa tanaman merupakan bahan asas membuat baja kompos. Okey. Ini adalah bahan asas. Okey, sisa haiwan merupakan inokulum iaitu hidupan seni seperti bakteria dan fungus yang fungsi merepotkan bahan asas kompos. Sebab tu nanti kalau kita tengok kita punya sisa kita nak buat baja kompos ni, kita akan selangkan sisa tanaman, sisa ternakan, sisa tanaman, sisa ruminan. That's why sisa sebagai bahasa yang ringkas, sisa haiwan ni, najis haiwan ni, dia sebagai fungsi dia merepotkan sisa-sisa tanaman tu. Bakteria yang ada dalam tu, fungus yang tu, dia dalam masa kita komposkan dia tu nanti, dia dalam masa sama kita kompos, dia akan merepotkan sisa-sisa tanaman tu lah. Okey. Okey, kepentingan membuat baja kompos di ladang ternakan ruminan ini kepentingan adalah adanya rumput buangan lebihan daripada sisa makanan. Saya cakap tadi betul. So daripada sisa lebihan sisa makanan kita boleh gunakan sebagai kompos lah. Kemudian sistem pengumpulan najis ternakan secara tidak langsung membuat biokompos menjadi satu cara pengawalan pencemaran. So bila kita dah jadikan najis tu kompos, makna dia dah jadi bebas pencemaran. Maknanya dia dah boleh guna untuk tanaman balik. Maknanya kalau kita biarkan saja di situ, dia mendatangkan bau apa semua. Dan kalau kita tak uruskan dengan baik, dia jadi satu pencemaran bau lah sebenarnya. Okay, boleh dijadikan sebagai satu hasil pendapatan. Ini betul lah. Okay, pengalaman saya sendiri kalau anda tahu di KV College Vocational Pertanian Teluk Intan, dia mengeluarkan produk baja dan mendapat sambutan lah. Di situ kita banyak membuat uji gaji baja daripada pelbagai sisa lah. Okay. Okey, kaedah membuat baja kompos. Kita hanya guna dua bahan ni sahaja. Rumput buangan dengan tahi ataupun najis biri lah. Ataupun sisa ternakan lembu lah. Pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang kita tak masukkan lagi dalam kolam kumbahan lah. Okay, kalau kita dah masukkan, kalau kita pakai sistem longkang yang betul. Lepas tu najis tu dah masuk kat kolam kumbahan apa semua, kita dah jadi banyak kerja sebenarnya. Kita kena korek apa semua. Tapi untuk yang lebih ringkas, untuk yang saya ajar student saya, yang saya ajar untuk khusus-khusus, ini saya bagi yang ringkas je lah. Kita pakai rumput buangan ataupun najis bibiri lah. Okay. Okay, peralatan yang digunakan biasalah cangkul, skop, kita surun, tali pengukur dan plastik canvas lah. Okay. Macam yang saya cakap tadi, dia kalau kita dah masuk dalam kolam apa semua, apa yang kalau kita nak angkat, kita nak keringkan secara manual ada sangat lambat. Tapi ini adalah satu orang cakap mesin yang kita boleh gunakan sekiranya kita nak gunakan sisa kumbahan yang di dalam kolam tu lah. Maksudnya dia dipanggil mesin pengiring ataupun solid separator. Yang ini adalah mesin yang akan sisa ni akan dipam daripada kolam kumbahan tu pergi ke mesin ni. Mesin ni akan mengasingkan air dengan pepecahan najis. Okay. Dia akan asingkan air tu, air tu akan masuk balik ke dalam kolam. Pepecahan najis ni dia akan diasingkan. Maknanya dah tentu kita kena pakai ni lah, jengkaut untuk mengeluarkan sinergi pada kolam endapan lah. Okay. Okay, kolam endapan yang ni kita pergi sedikit. Kolam endapan ada satu sedimen pond. Kolam yang menerima semua najis ternakan dan air buangan, menguraikan bahan organik, berlaku menguraikan pencemaran anaerobik, najis akan mendap dan air mengalir ke kolam seterusnya. So kalau kita gunakan sisa daripada kolam kumbahan ni, bukan saya cakap tak okey, cumanya dia punya sisa tu dah tak berapa efektif lah. Sebabnya dia dah diserap
diserap di dalam air dan apa lagi, dah diserap dengan tanah apa semua. Sekiranya kita pakai kolam tanah, dia dah serap dengan tanah sekeliling. Sebab tu kalau anda perasan, ah, tanaman tu rumput di sekeliling rumah ni memang sangat subur, memang cepat tumbuh. So daripada sinilah, okey. So pakaian pekerja untuk buat kolam kompos, untuk buat kompos adalah pakaian pekerjaan biasalah. It's better kalau kita pakai overall, gambut, okey, sarung tangan dan penutup hidung, tu mesti. Okey, dan macam mana kita nak buat persediaan tapak? Kita sebelum kita buat kompos bukan terus buat saja. Boleh kita nak terus buat saja boleh, tapi dia kena ada beberapa faktor yang kita kena lihat. Sebab apa, kalau kita tak tengok faktor-faktor ni, kemungkinan baja kompos kita tak jadi, rosak ataupun tidak boleh dipakai lah. So yang pertama adalah tentukan kawasan redup untuk mengelak kompos menjadi kering. Memanglah kompos ni dia pemerapan, dan kadang-kadang kalau kita pegang pun panas. Tapi kita tak nak dia di bawah cahaya mata. Maksudnya bukan kita nak kena buat bawah bangunan, tak ada. Kalau kita buat bawah pokok pun tak ada masalah. Saya pernah satu projek saya, semasa saya belajar, kita buat baja kompos di bawah tanaman kelapa sawit lah. So kita gunakan sisa sawit dengan setenakan bawah tu. Yang penting kita tutup dengan canvas dan dia redup sebenarnya. Kita gunakan pokok sawit tu sebagai bumbung. Okey, ukuran tapak mestilah 2 meter kali 2 meter. Dan tanda. Okey, sebenarnya kalau nak buat lebih besar pun tak ada masalah, tapi ini yang disuggestkan. Yang ni yang saya ajar pada student saya. Saya ajar buat 2 meter kali 2 meter. Okey, bersihkan kawasan dan ratakan kawasan permukaan tanah. Kalau kita pakai tanah, okey, tak ada masalah. Kita kena ratakanlah, janganlah bagi dia berbukit-bukit, kan. Tapi bergantung tengok poin nombor 4, tinggikan tanah jika kawasan menakungkan air. Okey, that's why kita kena tinggikan tanah. Dan nanti dalam gambaran seterusnya, tengok kita akan buat longkang air di sekeliling kita punya kompos ni lah. Supaya kita tak nak air bertakung dalam tu. Ada air masuk dalam tu sebenarnya. Macam mana kalau nak buat atas simen? Boleh, tak ada masalah. Asal tak banjir sudahlah. Kan? Banjir, baja tu akan rosak lah sebenarnya. Okey, macam saya cakap tadi, pandangan keratan. Ini pandangan keratan. Okey, alur. Macam saya tengok saya cakap tadi. Alur untuk mengelakkan takungan air tapak kompos. So, alur ni adalah sangat penting. Supaya kalau ada air, kalau hujan ke apa, air akan masuk sini dan ni lah, dia akan gerak keluar lah. Okey, kalau tengok bahagian tengah tapak dibina tinggi sedikit, dipadatkan dan dikemaskan. Okey, kenapa ditinggikan sebagai tengah? Sebab kalau ada air jatuh, dia akan mengalir ke tepi lah. Okey. Kita pergi slide seterusnya. Okey, sebagai contoh kita tengok sini, ditinggikan tengah. Nanti dia akan tukar canvas, so air akan jatuh di sekeliling ni lah. Okey. Tengok, okey, cara buat baja kompos. Okey, bagi sisa basah pepecahan air perlu diasingkan menggunakan solid separator. Melalui kolam mendapan sedimentation pond tadi lah saya cakap dia. So that kita kena gunakan solid separator. Sediakan peralatan untuk membuat kerja-kerja pengomposan. Saya cakap dicangkul, kita sorong. Lepas tu pakaian keselamatan kita. Pakai ladang, boot, face mask dan glove lah. Okey, pepecahan najis dan rumput buangan diangkut dan dipindah ke tempat tapak membuat kompos. So kita kena angkut sisa-sisa ni ke tapak tu lah. Ni kan kita sorong apa semua kan. Macam ni dia scoop di bawah kandang. Dan dibawa ke satu tempat lah. Okey. Okey, membuat baja kompos dengan melalui longgokan rumput buangan. Okey, mana kita letak rumput dulu setebal 20 hingga 30 cm. So nak senang kita pakai maril 15 cm tu, 2 kali maril tu rumput dengan selebar 2 kali 2 meter 2.0 meter kali 20 meter lah. Ni saya cakap tadi 2 meter kali meter. Nak buat besar pun tak ada masalah, boleh je. Tapi lapisan yang pertama rumput.
Kalau nak kata kalau kita tersilah atau salah taruh najis dekat bawah dahulu pun tak ada masalah, boleh. Cumanya dia akan mengambil masa sedikit lama lah. Okey, lepas tu dah taruh sisa rumput buangan, kita tabur pepejal najis di atas lapisan atas tersebut setebal 10 cm. Mana kita tabur pula sisa tu 10 cm. Dan kita okey, lepas tu kita taruh nanti kita akan tengok pada gambaran, kita akan buat berselang-seli. Mula kita serumput, lepas tu tinja, rumput tinja. Okey, sekiranya bahan asas atau pepejal najis terlalu kering. Okey, contoh macam tek kambing yang kita baru kutip terlampau kering, kita siram air dengan rata lah sehingga 50% kelembapan. Okey, 50% kelembapan ni sama ada kita boleh rasa dengan tangan kita lah, memang kena pegang lah kan. Okey, ulangi masa cakap tadi. Okey, ulangi proses di atas sehingga timbunan menjadi 1.5 meter, 5 kaki. Okey, nak buat lagi tinggi pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita buat terlampau tinggi, mungkin akan menyukarkan kerja seterusnya lah sebenarnya. So that kita sebagai standard untuk pembelajaran, saya buat 5 kaki saja. Okey, tutup keseluruhan timbunan kompos dengan plastik canvas serapatnya. So, lebih baik kita pakai canvas, kita tutup serapat-rapatnya dan keliling canvas tu kita tindih dengan batu ataupun benda-benda berat lah. Okey, supaya tak ada supaya kalau angin tiup pun tak terbang dan tak kena daripada cahaya matahari yang terik dan tak kena hujan lah. Okey, selepas 3-4 hari, tentukan kelembapan kompos dengan meramah menggunakan tangan. Okey, kita buka balik, kita tengok kadang sisa tanaman yang di antara sisa najis tu dia dah reput tau. Biasa kalau 4 hari ada yang dah reput, kecuali yang tebal-tebal lah. Yang macam pelepah sawit mungkin dia lambat sikit lah. Yang tengah tu kan, lidi biasa dah reput lah. So, sekiranya peroi menunjukkan air telah mencukupi. Tetapi sekiranya kompos melekat di tangan, kelembapan kompos nampak tinggi. Maksudnya kalau peroi kita pegang, dia maksudnya dia kita peroi tu, kita pegang, saya nak cakap peroi ni. Dia pecah-pecah sikit lah. Okey, kalau benda melekat tangan, maksudnya dia jadi macam sedikit melekit. Okey, kelembapan tu masih tinggi lah. Maksudnya kandungan air dalam tu banyak lah. Okey, kita tengok gambaran ni. Okey, caranya kita ambil yang belah tengah tu. Kau tengok gambaran yang di bawah ni. Ni kita tutup lah kan. Kalau kita ada gambar tak ada, kita pakai guni lah. So, kita ambil yang belah tengah tu, kita tengok lah kelembapan dia macam mana. Okey, perlu dibalikkan kompos 3 hari sekali pada 2 minggu yang pertama dan seminggu sekali pada minggu berikutnya sehingga kompos matang. Okey, 3 hari sekali. Mana dalam tempoh 2 minggu. 2 minggu yang pertama tu kita kena terbalikkan 3 hari sekali. Maksudnya dia perlu dijalankan 4 kali dalam masa 2 minggu tu lah. 4 ke 5 kali lah masa 2 minggu. Lepas tu minggu yang seterusnya sekali. Sebab apa? Kita nak pastikan dia bahan-bahan tu dia bercampur dan sisa tenakan tu dia terus menjalankan kerja dia, menguraikan sisa-sisa tanaman tu lah. So, tempoh matang kompos di antara 60 ke 75 hari, 3 hingga 4 bulan lah. Okay. Next. Kalau kita tengok, ini adalah first project di College Vocational Teluk Intan, budak first batch projek kompos diorang. So that kalau kita tengok di situ, ni dalam proses menterbalikkan kompos lah. Kita terbalikkan sisa kompos. Mana kita buka canvas, kita terbalikkan, lepas tu nanti kita akan tutup semula. Okay, ini imbunan kompos yang saya cakap tadi tu. 2 meter tak ada masalah kalau nak buat besar daripada ni. So, kita kena buat condong atas dia corong lah. Janganlah bawah 2 meter, atas jadi 3 meter. Dia akan runtuh lah kan. Masa buat akan runtuh. Okay, so that dia makin lama atas dia makin kecil lah. Okay, bahan yang kelum ni sisa tenakan tadi lah. Bahan asas ni rumput lah kan.
Ini gambaran lah himpunan kompos tu. Okey, himpunan kompos ditutup dengan plastik canvas, ditutup dengan canvas Okey, proses pembentukan baju kompos, okey, dia dipengaruhi dengan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah pengurusan bahan organik secara aerobik. Okey, tindak balas alga dan bakteria menstabilkan bahan organik serta menguraikan berlaku. Okey, makna dia kesan kepada penutupan kita punya bahan aktif dalam apa sisa ternakan tu lah. Okey, kalau sisa ternakan tu banyak bakterianya, dia banyaklah menjalankan proses penguraian. Okey, penutupan longgok kompos dengan plastik canvas akan meningkatkan suhu ke 65 ke 70 dan akan musnahkan mikroorganisma patogen, lava dan benih rumput. So kalau macam sebab apa kita tutup salah satu je memang kita nak lindung daripada terlampau kering dan terkena hujan apa semua kan. So salah satu sebabnya kita nak dalam tu bila kita perapkan dia, suhu dalam tu meningkat. Supaya dia memusnahkan ni lah patogen, lava dan benih rumput sebab kita pakai apa ni, sisa rumput kan. Kalau kita kalau suhu tak panas, benih tu boleh naik semula lah. Dan lava ni pun ya kadang-kadang kalau baja yang kita tak tok dengan canvas dan tak pengurusan yang betul, lava boleh ada dalam tu Kadang-kadang yang saya pernah jumpa kalau tak salah saya ada saya jumpa ulat kumbang dalam tu. Lepas tu ada sekali maggot pun ada. So that dia ni lah telur lalat lah. Mana dia datang pada bau tu kan. Kalau kita tak uruskan lah. Mana kalau telur lalat tu mana kita tak keringkan. Dia jadi lembap kita buat je kompos kan. Okay. Okey, penggunaan diperlukan untuk membekalkan oksigen kepada organisma. Lakukan dengan menterbalikkan longgok. Dia menghasilkan campuran matang kompos antara 60 ke 75 hari. Okey, saya cakap terbalik tu bukan sekadar kita nak menggaulkan bahan tu. Dalam masa sama, kita akan membekalkan oksigen. Kita gaul-gaul, oksigen tu akan bercampur dalam tu dan membantu proses penguraian tu berlaku. Okey, pembalikan longgok kompos lakukan 3 hari sekali dan 2 minggu pertama sekali seminggu sehingga kompos matang. Ni saya dah sebut tadi Okey, penggunaan secara mekanikal dengan mengepak udara ke dalam longgang kompos akan membantu meningkatkan masa matang sehingga 2 hingga ke 3 minggu lebih awal lah. Ini pun boleh buat, tak ada masalah, cuma kos lah. Kita nak mengepam ni sebab apa? Dengan oksigen ni dia membantu lagi bakteria ni mengurai lebih cepat. Okey, kandungan kelembapan sesuai antara 40 hingga ke 50 sehingga terlalu kering ataupun lemot yang makan bakteria mereput kurang aktif lah. Okey, 40 ke 50 ni antara maksudnya peratus kelembapan yang sangat bagus. Cara kaedah nak cek kelembapan, setiap kali kita buka canvas, untuk kita terbalikkan tu, kita check lah kelembapan tu kena atau tidak. Okey. Okey, proses pengupusan terbentuk apabila suhu stabil dengan suhu sekeliling dan tidak berubah semasa longgokan dibalik-balikkan. So kalau proses pengupusan ni dia kena suhu yang stabil lah, suhu sekeliling yang dan tidak berubah lah. Itu yang paling penting. Yang penting suhu dalam tu kita kena jaga. Okey, menentu tahap kematangan kompos. Okey, suhu akan menurun ke paras suhu sekeliling dan tidak meningkat walaupun bahan dibalik-balikkan. Maksudnya kalau kita dah buat ini, makna bahannya dah matang lah. Kompos yang dah matang. Biasa kalau kompos yang dah matang ni, dia betul-betul semua sisa rumput tu dah hancur betul-betul lah. Dan suhu pun dah sama lah dengan suhu luar. Okey, warna bertukar menjadi coklat, kehitaman pada keseluruhannya. Makna seluruhnya dah warna coklat. Perui dan tidak melekat apabila dia kepal. Maksudnya dia pecah masa kita nak cuba kepalkan tu. Dan dia tidak berbau. Okey, sebab dia berbau, sebabnya bakteria dalam tu dia dah bekerja dan menguraikan semua. Jadi bau tu dah tak ada. Okey, ini adalah sistem terbalikkan ternakan. Ini yang saya lihat semasa di lawatan di Keningau, Sabah. Kita tengok.
video dia. Kita tengok di sini dia jalan pada ujung ke ujung. Dia akan menterbalikkan baja ni lah di sini. Okey. Tengok slide seterusnya. Okey, ini adalah DKV collision intent juga. Kita sisa yang besar-besar, yang kompos yang besar-besar, ketulan, kita pecahkan lah menggunakan mesin. Ini ada dipanggil mesin crusher lah. So mesin ni dia akan pecahkan lah sisa-sisa ni. Tengok ketulan-ketulan masuk di sini. Dia akan pecahkan dalam bentuk ketulan yang kecil dan serbuk lah. Okay. Dan cara yang lama dulu kita pakai ni lah penapis pasir ni untuk menapis baja lah. Supaya kita ambil yang lebih halus. Sebab apa? Kita pasarkan lebih halus. Supaya halus ni dia akan memberi kesan yang lebih cepat kepada tanaman yang kita gunakan untuk baja ni lah. So lebih halus, lebih cepat kesan dia. Okey, itu menggunakan ni. Yang ni yang secara mesin lah, mesin penapis. Sisa ni kita masukkan dalam ni. Mesin ni akan berpusing dengan penapis. So dia akan menjatuhkan lah baja-baja yang dah tapis ni, baja-baja halus ni. Okay, dan selepas itu proses pembungkusan lah. Proses pembungkusan ni dia mengikut berapalah yang kita nak cakap, kita nak bungkus lah. Okay, ada yang nak buat seguni, ada yang nak buat pack kecil, ada yang buat besar, ada yang nak buat 10 kilo, ada yang nak buat 5 kilo. Ya. Yeah. Tetapi harga baja organik ni kita boleh jual dengan harga yang orang cakap dengan lumayan lah. Sebab apa, kita cover dengan kos kita membuat kompos lagi dengan menggunakan mesin-mesin. Dan sekiranya kita menggunakan bahan tambahan seperti EM, dia akan mencepatkan proses pengomposan. Dan dia menambah nutrien dalam kompos kita tu lah, baja kita. Okey, sekian saja tajuk baja kompos ni daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan tajuk-tajuk yang akan datang. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.